Dia memberi kesempatan kepada kita semua untuk beribadat, untuk beramal soleh, khususnya di bulan Ramadan. Banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang kelebihan kita berpuasa, kelebihan kita menghidupkan bulan Ramadan, siangnya, malamnya, dengan solat, dengan bersolawat, dengan doa, dengan beristighfar, dengan zikir-zikir, dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Semuanya itu adalah amalan-amalan yang diberi pahala yang berganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas, riwayat Al-Imam Al-Bukhari, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Dalam satu riwayat oleh Al-Imam Ahmad ada penambahan wa ma ta'akhkhar. Apa maksudnya? Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dia, yakin dia, percaya dia kepada janji Allah Subhanahu wa taala, yakin di dalam akidah dia, ya, di dalam iman dia, dengan penuh kepercayaan, wahtisaba, dan dengan dia mengharapkan pahala ganjaran yang besar di sisi Allah Ta'ala, dan juga dia menjaga adab Ramadan, akhlak di bulan Ramadan, batas-batasnya, tidak melakukan perkara-perkara yang pertama yang boleh membatalkan puasa, dan yang kedua perkara-perkara yang boleh mencacatkan puasanya menjadi tidak sempurna, cacat puasanya. Kalau manusia boleh menjaga puasa itu, berpuasa dengan penuh keimanan dan jaga batas-batasnya, serta mengharapkan pahala kurniaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, balasannya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diberi keampunan terhadap dosanya yang telah lalu, yang dia buat dahulu. Riwayat Imam Ahmad, wa ma ta'akhkhar, dan juga dosa yang belum dia lakukan lagi sudah diberi pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tuan-tuan puan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut mengenai kelebihan berpuasa. Demikian juga ada satu hadis, lafaznya, bunyinya lebih kurang sama, cuma perbezaannya dari segi perkataan, satu perkataan sahaja. Hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan." Yang pertama tadi, "Man shama Ramadan." Cuma bezanya di antara shama dan qama, permulaan kepada perkataan. Shama, sad, alif, mim. Qama, qaf, alif, mim. Di antara qaf dan sad. Man qama Ramadan, barang siapa mendirikan Ramadan, dengan arti menghidupkan Ramadan, siangnya dan malamnya, menghidupkan dengan amalan-amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal fardu dah memang kita kena buat dah, solat fardunya dan benda-benda fardu yang lain. Amal sunat memang amat-amat diberi galakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda suruh kita memperbanyakkan, khususnya di bulan Ramadan, hidupkan dengan bacaan Al-Quran, dengan tadarus, dengan zikir, dengan salawat, dengan memperbanyakkan solat sunat, dengan memperbanyakkan hadir ke masjid, ke surau untuk bersolat tarawih, untuk bertadarus, memanjatkan munajat doa.
kepada Allah Subhanahu wa taala, cara untuk menghidupkan Ramadan. Begitu juga dengan memperbanyakkan kebaikan, menjadi lebih pemurah, hatinya menjadi lebih murah untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan. Cara menghidupkan Ramadan. Bila manusia boleh menghidupkan Ramadan dengan amalan-amalan itu, Nabi bersabda, imanan wahtisaba, dengan penuh keimanan dia, wahtisaba, dan jaga adab-adabnya. Demikian juga tuan-tuan dan puan-puan, puasa ada adabnya, ada akhlaknya. Demikian juga ibadat-ibadat yang lain. Solat kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Quran, kita bersolawat, kita berdoa, kita bermunajat, kita beristighfar, berzikir, kita bertadarus. Ada adab-adab yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila manusia boleh jaga adab-adab ini, Allah memberi ganjaran, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sama, diberi keampunan terhadap dosa-dosanya yang telah lalu. Tuan-tuan dan puan-puan, bulan Ramadan inilah bulan keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang menjanjikan keampunan apabila hambanya bermunajat, berdoa, bertaubat, banyak melakukan amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah akan mengurniakan keampunan. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah, di dalam kitabnya Sahih Ibn Khuzaimah, baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyebut banyak benda, banyak kemuliaan, keistimewaan, kelebihan, khususnya di bulan Ramadan. Di antaranya, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adda faridatan fihi kaman adda sab'ina faridatan fima siwa, wa man adda bi khaslatin minal khairi fihi kaman adda faridatan fima siwa. Yang bermaksud, barang siapa yang melaksanakan satu fardu di bulan Ramadan, seolah-olah dia sudah melaksanakan 70 amalan fardu, diberi gandaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti, tuan-tuan dan puan, sekali kita solat fardu di bulan Ramadan, diberi pahalanya 70 kali ganda di sisi Allah. Di dalam keadaan yang biasanya paling kurangnya akan diberi gandaan oleh Allah sebanyak 10 kali. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha, satu kebaikan diganda 10 kali. Tetapi kerana berkat mulia bulan Ramadan, diberi ganda 70 kali amalan fardu. Ini merupakan satu benda yang amat hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka yang melaksanakan satu amalan sunat, satu kebaikan, diangkat pahalanya seperti dia sudah melaksanakan satu amalan fardu. Dan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berlaku kecuali di bulan Ramadan. Di bulan ini, bulan yang Allah sudah pilih kita untuk berada di bulan ini. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan, kita ada jiran, ada sahabat handai, ada keluarga yang sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Ramadan, sebelum satu hari, sebelum 2 hari, ataupun petang tadi, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dipilih oleh Allah, inilah peluangnya, inilah kesempatannya, inilah ruangnya untuk kita bertaubat, untuk kita beristighfar, untuk kita menggandakan amalan, minta kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan bila habis Ramadan
Kita minta supaya kita sempat untuk habis Ramadan. Bila habis Ramadan, kita keluar menjadi manusia yang suci, bersih dari segala maksiat, dosa, noda, diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut sebagai wa akhiruhu itqum minan nar, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Awalnya adalah kurniaan, kasih sayang, belas kasihan Allah Subhanahu wa taala, dan di pertengahannya adalah maghfirah, keampunan Allah, dan akhirnya bila manusia sudah mendapat kasih sayang Allah dan dia sudah mendapat maghfirah Allah, natijahnya dia akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita, yang kita minta, yang kita baca setiap kali selepas kita menunaikan solat fardu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Apakah natijahnya? Natijahnya ialah kita akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka, dengan arti kita akan dipersilakan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan sunat yang hanya ada di bulan Ramadan, yang hanya dianjurkan, diajar oleh Nabi, disuruh oleh Nabi supaya melaksanakannya di bulan Ramadan, di antaranya ialah solat tarawih, salatul qiyam, solat qiyami Ramadan. Kita panggil solat tarawih. Ialah satu solat sunat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disuruh oleh Nabi supaya kita mengerjakannya setiap malam, dari malam pertama sampailah ke malam terakhir dari bulan Ramadan. Malam pertama sampailah ke malam yang terakhir dari bulan Ramadan menjadi sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Di antara ibadat-ibadat, banyak-banyak bentuk ibadat yang diajar oleh Nabi kepada kita. Di antara ibadat yang hebat ialah as-solah, ialah sembahyang. Yang mana solat itu, cuba kita tengok tuan-tuan perempuan, difardukan oleh Allah, solat 5 waktu sehari semalam. Ini di antara bentuk ibadat yang kita lakukan seharian dibandingkan dengan ibadat-ibadat fardu yang lain. Tidak ada kecuali solat. Puasa difardukan sekali setahun, sebulan sahaja dari 12 bulan. Kemudian haji difardukan, diwajibkan sekali seumur hidup. Zakat diwajibkan apabila sudah cukup haul setahun, iaitulah tahun qamariyah, tahun hijriyah. Bila cukup haul dia, kemudian ada perkiraan tertentu. Tetapi solat difardukan setiap hari 5 kali sehari semalam, menunjukkan satu ibadat, sama ada fardu ataupun sunat, adalah satu ibadat yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi tuan-tuan dan puan-puan, ibadat itu disuruh dilakukan hanya di bulan Ramadan, iaitulah solat tarawih. Fungsi solat tuan-tuan dan puan-puan, di antaranya sebagai kafarah, sebagai penggugur kepada dosa. Selain dari kita beristighfar, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan kebaikan kita juga di antara fungsinya ialah untuk menggugurkan dosa, disapu dosa, dibasuh dosa dengan solat tadi. Di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Pada suatu hari Nabi tanya sahabat, "Wahai sahabatku, apakah pandangan kamu jika di hadapan pintu rumah kamu ada sebatang anak sungai yang mengalir di depan rumah dia?
kemudian dia mandi setiap hari 5 kali sehari semalam. Hal yabqa min daranihi syai', tanya Nabi, adakah dengan dia mandi 5 kali sehari semalam itu akan tinggal lagi pada tubuhnya kekotoran daki, peluh dan sebagainya? Tanya Nabi kepada para sahabat. Lalu sahabat pun menjawab, ya Rasulullah, la yabqa min daranihi syai'. Kalau dia sudah mandi 5 kali sehari semalam, tentulah tidak akan tinggal lagi sebarang bentuk kekotoran daki, peluh pada tubuhnya. Satu soalan, tuan-tuan dan puan, yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat supaya sahabat faham dengan perumpamaan begitu, dengan misalan begitu, supaya sahabat mudah untuk faham. Bila sahabat sudah faham, tentulah tubuh dia bersih kerana mandi 5 kali sehari semalam. Kita pun tak ada perempuan, mungkin paling banyak kita mandi mungkin hanya sekadar 3 kali sahaja. Kalau banyak sikit mungkin 4 kali. Pagi kita mandi, kemudian tengah hari kalau hari tidak bekerja. Kalau hari bekerja, tengah hari saya fikir jarang orang mandi. Nak mandi di office dia jarang orang mandi. Kecuali dia ni dalam office dia lengkap semua ada, bilik tidurnya, bilik airnya, bilik mandinya untuk dia. Itu pangkat besar, itu makam lain tu. Biasa orang mandi 3 kali ataupun 2 kali kalau hari dia bekerja. Sebelum dia pergi kerja, kemudian dia balik karang sebelum solat maghrib. Malam orang tak mandi dah, malam sejuk. Tengok, ini Nabi cerita kepada sahabat, bagaimana kalau kamu mandi 5 kali sehari. Jelas nampak depan sahabat bersih tubuh dia. Bila sahabat sudah faham begitu, lalu Nabi pun kata, begitulah sahabatku, perumpamaannya sembahyang 5 waktu yang kamu tunaikan sehari semalam, yamhullahu bihinnal khataya, Allah menggugurkan dengan solat itu, dia basuh dosa-dosa kamu. Nampak? Diberi begitu keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita belajar bab akidah. Apakah benda bila kita dibangkitkan di akhirat, mula-mula soalan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah dia bentuk ibadat yang mula-mula Allah tanya? Kalau tidak, ianya adalah as-salah. Itu soalan yang mula-mula ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berhubung dengan ibadat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salah, sembahyang mula-mula. Dengan arti, kalau manusia tidak lulus soalan yang pertama, ibadat yang lain tidak akan dipandang. Soalan yang pertama yang mula-mula ditanya, kalau yang itu tidak lulus, yang lain tidak akan ditengok oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwalu ma yuhasabu bihil abdul muslim yaumal qiyamah as-salah al-maktubah. Mula-mula yang ditanya dari hamba muslim di hari akhirat ialah solat fardu. Kalau ianya sempurna, bagus, sempurna solat dia. Tetapi kalau solat fardunya tidak sempurna, apa makna tidak sempurna? Dengan arti ada kecacatan, ada lubang di dalam solatnya, ada benda-benda cacat celanya, tidak sempurna khusyuknya, dari segi bacaannya, dari segi kaifiatnya, dari segi adabnya, ada benda-benda yang boleh mencacatkannya. Bila ada kecacatan begitu, lalu Allah pun berfirman kepada malaikat, kamu tengok kepada hamba ini ketika di atas dunia dahulu, buka buku dia, tengok adakah dia ini melakukan solat sunat. Kamu tengok, kalau dia ada solat sunat di atas dunia, kamu ambil solat sunat ini dan kamu lengkap
melengkapkan kepada solat fardunya supaya menjadi sempurna. Tengok fungsi amal-amal sunat, khususnya solat yang diajar oleh Nabi SAW, yang melengkapkan kecacatan, dia menyempurnakan solat fardu yang kita buat. Lalu di bulan Ramadan yang penuh berkat ini, Nabi ajar kita solat tarawih, supaya tuan-tuan dan puan-puan, keluar Ramadan kita menjadi manusia, kita bawa solat fardu yang sempurna, kita bawa amal-amal sunat yang sempurna, dan kita bawa maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya itqum minan nar, kita dibebaskan, dijauhkan oleh Allah dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Abu Hurairah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun bainahunna mukaffiratun ma bainahunna idza jtanabal kabair. Maksudnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang 5 waktu dan Jumaat, solat Jumaat, sehinggalah Jumaat yang seterusnya, di antara 2 Jumaat, wa Ramadan ila Ramadan, di antara 2 Ramadan, Ramadan ini dan Ramadan akan datang, di antara 2 Ramadan, mukaffirat, adalah penggugur kepada dosa, penggugur kepada dosa. Bila kita, tuan-tuan puan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya kita berada di bulan Ramadan ini, dan sudah berlalu meninggalkan kita Ramadan yang lepas, Ramadan tahun lepas. Dengan arti, di antara Ramadan tahun lepas dengan Ramadan ini yang kita berada pada malam pertama ini, adalah penggugur kepada dosa setahun di antara keduanya. Tengok pilihan Allah kepada kita untuk berada di bulan ini. Maknanya dosa yang telah lalu sudah diberi pengampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza jtanabal kabair, selagi mana dia menjauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar, mengikut sebahagian ulama, hanya diberi keampunan oleh Allah melalui jalan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai mereka yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Dosa-dosa kecil yang selain daripada dosa besar memang confirm akan diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai-bagai cara, dengan berbagai-bagai jalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan solat fardu kita, dengan solat sunat kita, dengan banyak kita beristighfar, dengan banyak kita membuat kebajikan, dengan banyak kita bersedekah, dengan banyak kita baca Quran, dengan banyak kita berpuasa, puasa-puasa sunat, dan kita berpuasa di bulan Ramadan ini, semuanya adalah penggugur kepada dosa. Bila begitu, puan-puan, sebenarnya Allah hendak supaya kita berjumpa dengan Allah di akhirat kelak, ataupun di alam barzakh, kita berjumpa dalam keadaan tubuh kita bersih dari sebarang dosa. Inilah, puan-puan, kita akan faham kenapakah Allah sentiasa menguji hamba dia. Allah sentiasa mendatangkan musibah kepada hambanya dengan berbagai-bagai bentuk, dengan berbagai-bagai rupa, di antaranya sebagai penggugur kepada dosa. Dan bulan ini juga ialah bulan kesabaran. Kita sabar, tuan-tuan dan puan-puan, bukan hanya sabar di dalam menghadapi musibah. Itu memerlukan kepada kesabaran. Dengan penuh sabar
kita disuruh menghadapi musibah ujian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga disuruh sabar di dalam melakukan ketaatan. Disuruh sabar di dalam melakukan ibadat. Dengan arti kita berpuasa walaupun lapar dan dahaga di siangnya. Cuaca panas sebagai contoh. Panas yang kita tidak tahan. Kemudian bekerja di luar pula. Bagi mereka yang bekerja di dalam aircon, mungkin kurang masalahnya. Dia keluar daripada rumah dia waktu pagi lepas solat subuh, terus keluar. Kereta dia ada aircon. Masuk office pun ada aircon. Kemudian tidak keluar daripada office kecuali pukul 5. Pukul 5 petang. Pukul 5 petang, kereta dia parking di bawah bangunan. Kemudian dia masuk kereta aircon. Balik rumah, dalam rumah pun ada aircon. Tak rasanya. Cuba bayangkan kalau orang tersebut bekerja di luar umpamanya, sebagai buruh dalam keadaan dia berpuasa, kemudian cuaca yang panas. Cuba tengok ujian Allah Subhanahu wa taala. Cuba tengok bagaimanakah kesabaran yang Allah suruh dia sabar di dalam bulan puasa. Sabar di dalam menghadapi, di dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sabar, manusia tadi tidak membatalkan puasa dia, tidak melakukan benda-benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana sabar. Kerana sabar, kita sanggup datang masjid surau untuk bersolat, solat fardunya, solat sunatnya, dan juga solat tarawih. Kerana sabar, kita sanggup untuk solat tarawih sehingga sampai 20 rakaat. Kemudian kita tunggu pula kalau ada tazkirah, kita solat pula witir 3 rakaat. Kerana sabar, di bulan puasa kita sanggup bangun malam untuk bersahur, untuk bersolat tahajud, untuk baca Quran, untuk berzikir, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna sabar di bulan Ramadan. Sabar di dalam beribadat kepada Allah. Dan sabar itu, tuan-tuan dan puan-puan, di dalam ibadat kita, bila ada sabar, kita mendapat pahala kerana melakukan ibadat, kemudian pahala kerana ada sifat sabar, sifat yang amat-amat dipuji oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam, this is for Allah, this is to fulfill the law. Baginda sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan, di dalam banyak sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh, Nabi suruh kita supaya sentiasa menghadirkan diri ke masjid, ke surau untuk solat Jumaat, untuk solat berjamaah. Tuan-tuan dan puan, cuba tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kalau boleh tuan-tuan dan puan, kalau kita sebelum ini agak payah untuk datang ke masjid dan surau, di bulan Ramadan kita biasakan, kita paksa diri kita. Benda baik ini kena ada juga unsur-unsur paksaan di peringkat permulaannya. Bila dipaksa, insya-Allah sudah menjadi kebiasaan. Kena ada permulaannya unsur paksa. Paksa itu dengan arti kita lawan nafsu kita, kita lawan sifat malas. Kata cikgu-cikgu kita dulu, orang yang rajin akan mencari jalan, orang yang malas akan mencari alasan. Cikgu kita ajar kepada kita dulu, masa kecil lagi saya ingat, orang yang rajin mencari jalan, mencari ikhtiar, orang yang malas akan mencari alasan. Di bulan ini kita paksa supaya kita datang masjid surau, meramaikan jamaah, menghafirkan diri kepada Allah, khususnya untuk solat berjamaah 5 waktu sehari semalam, dan juga untuk solat tarawih. Apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Di antaranya yang bermaksud, ia sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Abu Hurairah juga, yang tadi pun Abu Hurairah menceritakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud apabila seseorang dia berwuduk dan dia memperelokkan wuduknya, kemudian summa kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar dari rumah dia menuju ke masjid, la yukhrijuhu illa shalah, dia keluar dari rumah dia semata-mata untuk solat, bukan untuk benda lain, bukan sambil-sambil, tetapi niat qasad dia, dia langkah kaki keluar dari rumah dia adalah untuk solat. Niat pertama dia bukan sambil-sambil, bukan sambil-sambil nak pergi beli ayam singgah ke masjid sekejap, bukan sambil-sambil, tetapi niat al-qasdu al-awwal yang ada dalam hati dia adalah untuk solat. Bila begitu niat dia, apa Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah, tidak dia melangkah satu langkah kecuali diangkat untuknya satu darjat. Satu langkah yang dia berjalan itu diangkat satu darjat. Kalau dia melangkah rumahnya sampai 100 langkah, akan diangkat 100 darjat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di antara satu darjat untuk sampai kepada darjat yang kedua, perjalanannya adalah 500 tahun. Di antara satu darjat ke darjat yang kedua, perjalanannya 500 tahun. Tengok berapa jauhnya. Ini langkah dia 100 langkah, diangkat 100 darjat. Bukan itu saja, wa hutta anhu biha khati'ah, satu langkah itu akan digugurkan darinya satu dosa. Fa idza shalla, apabila dia solat, dengan arti sudah sampai ke masjid. Bila dia solat, dah sampai ke masjid, dia solat di masjid, lam tazal al malaikatu tusalli alaihi madama fi musallah, malaikat akan sentiasa bersolawat ke atasnya selagi mana dia berada di tempat solat dia di dalam masjid. Malaikat bersolawat kepada makhluk, kepada manusia, kepada hamba Allah, dengan arti malaikat beristighfar untuk dia. Malaikat pohon istighfar untuk dia ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Apa malaikat baca? Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu, ya Allah, kamu kasihlah hamba ini, ya Allah, kamu kasihlah hamba ini. Diulang-ulang oleh para malaikat selagi mana dia berada di dalam masjid. Tengok betapa besarnya ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu ahadukum fi salatin man tazara shalah, selagi mana dia berada di dalam masjid dan juga selagi mana dia tunggu untuk solat. Apa maknanya? Ganjaran yang khas, yang khusus kepada mereka yang datang awal ke masjid, tunggu untuk solat. Tengok galakan junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Abu Hurairah juga menceritakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha. Apa maksudnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpagi-pagi pergi ke masjid atau petang pergi masjid, menggambarkan solat 5 waktu sehari semalam, yang sentiasa mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari semalam, Allah akan menyediakan untuknya satu tempat di dalam syurga, satu rumah, satu istana di dalam syurga setiap kali dia pergi ke masjid. Dengan arti, kalau 5 kali
kita solat berjamaah di masjid dalam satu hari, Allah sudah membina untuk kita 5 buah istana di dalam syurga. Kalau kita semenjak dulu lagi 20 tahun lepas, 10 tahun lepas, kita tidak pernah miss untuk solat berjamaah di masjid, berapa banyak sudah istana yang dibina oleh Allah untuk kita apabila kita menjadi penghuni syurga kelak. Tengok satu ganjaran yang hebat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan inilah bulan yang kita hendak memulakan. Kalau kita belum mula lagi, kalau kita sudah biasa datang masjid, teruskan. Bagi kita yang belum mula, jadikan malam ini dan untuk seterusnya kita memulakan supaya menjadi manusia yang mendapat keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebelum ini tidak menjaga aurat sebagai contoh bagi muslimah, di bulan ini kita mula. Tak payah malu, tak payah rasa segan, takut orang panggil ustazah, takut orang panggil apa, tak payah malu dan segan. Di bulan inilah kita memulakannya, dan dengan niat kerana Allah Ta'ala. Bila kita buat sesuatu, tuan-tuan dan puan-puan, dengan penuh yakin, percaya kepada Allah, pasti ada keberkatan. Allah akan tolong, Allah akan bantu. Jangan rusing, jangan risau, pasti akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermula dengan malam ini, kita menjadikan bulan Ramadan yang Allah pilih kita pada tahun ini titik mula untuk kita berubah. Bukan diri kita sahaja, bahkan keluarga kita, titik mula untuk berubah. Kalau sebelum ini kita agak rasa payah untuk suruh anak-anak kita solat, untuk suruh isteri kita solat, untuk tegur kesilapan yang berlaku di rumah tangga kita sendiri, apatah lagi kalau kesilapan itu yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita memulakan hidup baru di bulan Ramadan. Moga apabila keluar Ramadan sekarang, kita, keluarga kita menjadi satu keluarga manusia yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mula malam ini sebagai titik kita untuk bermula. Kalau kita tengok tuan-tuan puan, kempen tahun lepas, tahun ini mungkin ada juga. Mulakan kehidupan baru anda dengan tidak merokok di bulan Ramadan. Di siang hari kerana puasa, kita boleh untuk tidak merokok. Contoh, saya bawa contoh saja. Berapa jam tu untuk tidak merokok. Di bulan yang lain, kita yang merokok itu mungkin agak payah, tetapi di bulan puasa dia boleh tinggal untuk tidak merokok. Dan jadikan bulan ini bulan untuk kita merubah hidup kita dari melakukan benda yang sia-sia. Contoh merokok tadi, minta maaf. Kalau tak ada perempuan, kita tengok di dalam fatwa pun kebangsaan, tengok fatwa kebangsaan, saya rasa ada tulis di luar masjid, ada tulis besar dia buat dengan besi lagi. Takut orang koyakkan, dengan besi lagi dia buat. Difatwakan begitu. Di bulan ini nampak tidak elok, tidak bagus sebagai seorang muslim. Siang hari dia puasa, kemudian lepas dia berbuka puasa, makan tamar, kemudian makan nasi, minum air, kemudian lepas tu dia pun minum asap. Nampak tak bagus? Buat benda-benda yang difatwakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan sebagai haram. Nampak ada kontradik di dalam dia berpuasa begitu. Bulan inilah, tuan-tuan dan puan, kita berubah. Di bulan inilah kita tinggal benda-benda haram. Semoga bila habis Ramadan, benda haram yang pernah kita buat sebelum ini diberi keampunan dan kita berazam, bertekad untuk tidak buat lagi. Dan di bulan inilah kita memperbanyakkan amal-amal sunat yang belum kita biasa sebelum ini. Kita bertadarus. Untuk bertadarus terhadap perempuan, bagi setengah orang dia rasa berat dan payah. Pasal apa? Dia baca, kemudian orang dengar. Dia baca dan orang dengar. Sebelum ini dia duk baca rumah seorang, dia rasa seronok,
syok sendiri. Agak taranum apa aku baca. Jiharkah ke jawarkah? Taranum apa aku baca? Rasa syok sendiri. Kadang-kadang tuan-tuan puan, kita baca Quran ini, kita tak sedar salah dan silapnya, baris atas bawah. Dan kita tahu benda tersebut salah dan silap apabila kita bertadarus. Baru kita nampak, oh rupa ni aku baca ini adalah baris atas, rupa-rupanya baris bawah, tapi tak nampak. Tengok faedah bertadarus. Diberi begitu, diajar begitu oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Cuma baginda sallallahu alaihi wasallam diberi kemuliaan oleh Allah bertadarus dengan Jibril alaihi salam. Takkanlah kita nak tunggu Jibril turun kepada kita barulah kita nak bertadarus. Sampai bila? Tak akan turun Jibril kepada kita baru nak bertadarus. Tuan-tuan puan, mereka di bulan Ramadan tadi solat, kemudian yang kedua Al-Quran. Mereka yang mendekatkan diri dengan Al-Quran di bulan Ramadan akan mendapat limpahan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bulan ya Allah nisbahkannya, Allah sandarkannya kepada Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Inilah satu-satunya bulan Allah sandarkan, nisbahkannya kepada Al-Quran. Dan Al-Quran, tuan-tuan puan, di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi kata apa? Iqra'ul Quran, kamu semua bacalah Al-Quran. Nabi suruh kita baca Quran, dekatkan diri, bertakarub kepada Allah melalui bacaan Al-Quran. Iqra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kerana di akhirat dia datang kepada kamu, kepada yang baca Quran tadi, dengan menjadi pembawa syafaat di hari akhirat. Boleh membantu kita, dia recommend kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ada masalah sana sini dengan amalan begitu begini, Al-Quran datang menjadi bawa recommendation supaya kita terus masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kalam Allah, wahyu Allah, yang tidak ada kalam lain yang lebih benar dan lebih suci daripada kalam Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Inilah dia bulannya. Kita yang pertama, kalau kita belum belajar Quran ataupun tidak cekap baca Al-Quran, inilah bulannya kita belajar Quran, kita baca Quran, kita memahami Al-Quran, dan kita mengamalkan hukum hakam yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Inilah bulannya. Dan saya percaya, kita yakin dengan iman kita bahawa segala kebaikan, segala amal ibadat, daripada solat sunat, daripada baca Al-Quran, daripada zikir kita, daripada semua bentuk amal sunat, semuanya itu akan diganda-ganda pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan berkat, bulan yang hanya diberi khusus oleh umat yang mulia baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan, itu di antara yang boleh yang kita kongsi pada malam ini. Mudah-mudahan yang kita sebut sedikit sebanyak tadi memberi manfaat kepada kita semua. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna. Allahumma iftah lana abwabal khair, Allahumma iftah lana abwabal khair, Allahumma iftah lana abwabal khair. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.